Yoboseo, hai, nama saya Ozi Priscilla Ambutang di E17110287. Kumpulan kami akan membawakan Anda semua ke satu tempat yang paling romantis di seluruh dunia, yaitu Pulau Jeju yang terletak di Korea Selatan. Let's start it! Pulau Jeju merupakan sebuah kepulauan terbesar yang terletak di Korea Selatan. Pulau ini mempunyai keluasan hingga 1.848 km persegi. Selepas kaji selidik dan tinjauan yang dilakukan, keistimewaan Jeju telah dibagikan kepada 6 kategori, yaitu landscape yang indah, makanan tradisional, produk khas, program pengalaman, laluan pemandangan yang indah, dan keajaiban seni bina. Kedudukan ini menghubungkan pelancongan dengan industri utama dan tertua di pulau itu. Bergantung kepada tujuan perjalanan Anda dan keadaan individu, ciri-ciri indah Jeju dan kepelbagaiannya akan menjadikan ia satu yang sukar dilupakan. Musim sejuk di Pulau Jeju adalah sangat ringan berbanding dengan kawasan-kawasan lain, tetapi anginnya kuat dan sejuk. Apabila Anda melangkah ke pantai, Anda akan merasai hembusan anginnya. Apabila Anda melihat lautan zamrud pulau itu, betapa gigahnya ketinggian Gunung Halasan, Anda akan melihat secara langsung betapa istimewanya tempat ini. Maka dengan itu, konsep pelancongan yang kita dapat lihat dari Pulau Jeju ini adalah pelancongan pulau, pelancongan warisan, eko-pelancongan, dan pelancongan budaya. Hal ini karena Pulau Jeju itu sendiri berlansipkan pulau, dan Pulau Jeju juga terkenal dengan seni bina yang wujud pada zaman dahulu, kaya dengan tumbuhan semula jadi dan juga makanan tradisional. Oke, cantik bukan? Seterusnya, Seairplane Burhan akan menerangkan tentang tarikan pelancongan yang terdapat di Jeju Island di Korea Selatan. Tarikan pelancongan yang terdapat di Jeju Island ialah Seongsan Ichulbom dan Seongsan Sunrise Peak, antara lokasi di Jeju Island yang merupakan salah satu tempat warisan dunia UNESCO di Jeju Island, di mana di lokasi ini pelancong dapat menikmati keindahan alam semacam dan puncak Seongsan Ichulbom terhasil daripada letusan gunung berapi 100 tahun yang lalu dan hanya mengambil masa 20 menit sahaja untuk pelancong mendaki di puncak tersebut. Selain itu, Pulau Jeju juga menjadi tarikan pelancong di Korea Selatan karena Jeju Island mempunyai taman tema yang dipanggil Sinhwa Theme Park, di mana ibu bapa boleh membawa anak-anak untuk bermain di taman tema tersebut. Ia juga terletaknya kafe bertema milik artis Korea yaitu G-Dragon. Jadi, bagi sesiapa yang merupakan peminat G-Dragon, bolehlah melancong ke tempat tersebut. Pulau Jeju juga terkenal dengan ladang buah limau. Ladang tersebut dibuka untuk para pelancong agar dapat merasai pengalaman memetik buah limau sendiri, dan tempat tersebut dinamakan sebagai Tenggaling Park. Jeju Island juga terdapat Jeonmu Recreational Forest. Tempat ini terkenal dengan pokok-pokok cedar yang sudah berpuluhan tahun, dan para pelancong yang mengunjungi Jeonmu Recreational boleh berjalan mengikut laluan yang disediakan sambil menikmati pemandangan alam di hutan. Seterusnya ialah salah satu lokasi yang menjadi tarikan pelancongan di Jeju Island ialah Canola Field. Para pelancong boleh mengunjungi Canola Field pada musim bunga kerana ada festival canola diadakan di Jeju Island. Pelancong boleh bergambar dengan bunga canola yang berlatar belakangkan gunung, langit, dan laut. Yang menariknya tentang bunga canola ini berwarna kuning dan sangat cantik untuk membuat penggambaraan di lokasi tersebut. Akhir sekali ialah Mesland. Mesland juga merupakan salah satu lokasi yang menarik yang menjadi tarikan pelancongan di Jeju Island. Mesland merupakan sebuah taman yang cantik dan dipenuhi dengan mes atau dikenali sebagai pagar sesajen besar. Untuk menarik minat pelancong, tempat ini memberi peluang kepada pengunjung
untuk coba mencari jalan keluar dari pagar sesat yang telah disediakan. Dan tempat ini sangat menarik. Sekian itu saja dari saya. Saya akan serahkan kepada pemaparan yang seterusnya. Hai, saya Asalin. Terusnya saya akan menjelaskan berkaitan masalah-masalah yang dihadapi. Antara masalah-masalah yang dihadapi, yang pertama ialah pemandu sesat. Jeju merupakan salah satu kawasan yang besar. Justru itu, penggunaan GPS sangat penting. Walau bagaimanapun, memandu di Jeju tidak boleh bergantung kepada GPS penyiar, karena GPS di Jeju menggunakan bahasa Korea. Bila masukkan dalam bahasa Inggris, GPS biasanya bawa ke tempat lain. Oleh itu, GPS dikatakan 70% membantu, namun selebihnya bergantung kepada pembacaan signboard. Yang kedua pula ialah kesukaran mendapatkan makanan halal. Hal ini demikian karena kebanyakan di negara luar seperti Korea khususnya mengamalkan pemakanan daging dan amat sedikit mengamalkan makanan berasaskan ikan atau seafood. Justru itu mereka hanya memakan nasi dan sayur-sayuran sahaja. Masalah yang ketiga pula ialah memandu di lorong kiri. Perbezaan arah ataupun kedudukan lorong pemandu dan jalan raya merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pelancong ketika berada di luar negara. Sehingga kan ada yang menghubungi meminta bantuan berstatus dengan pihak polis atau sebab ditahan karena memandu salah lorong. Di Korea khususnya menggunakan left and right, tidak seperti Malaysia. Jika memandu di Korea, Anda perlu berhati-hati dan jangan salah masuk lorong. Jika tidak confident, jangan memandu, karena di Bandar Jeju, kereta banyak dan sentiasa sesak. Yang keempat pula dihalau daripada airport Jeju. Sila maklum bahwa airport Jeju tidak berfungsi selama 24 jam. Sebaliknya, airport akan ditutup pada pukul 11.30 malam dan tidak dibenarkan bermalam. Jika ada yang bermalam, sudah pasti akan dihalau. Seterusnya, masalah yang kelima pula ialah kesukaran berinteraksi. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Inggris tidak banyak digunakan di Jeju. Kemasukan warga Cina menyebabkan hampir keseluruhan perusahaan dimiliki oleh masyarakat Cina. Namun, hanya sedikit penduduk yang memahami bahasa Cina. Tetapi sebilangan besar perusahaan pelancongan kini dimiliki oleh daratan, menjadikan mudah untuk menempuh perjalanan dengan agensi pelancongan Cina, menginap di hotel Cina, dan makan di restoran milik orang Cina, sehingga baru-baru ini pelancong Cina menyumbang sekitar 80% pelancong asing yang mengunjungi Pulau Jeju setiap tahun. Dan masalah yang terakhir, yaitu berlaku pencemaran. Aktiviti pelancongan tidak terlepas daripada pencemaran. Kurangnya tanggung jawab daripada masyarakat menyebabkan peningkatan sampah serat di sekitar kawasan pelancongan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ahmadin bin Abu Bakar dari program Hubung Industri. Okey, hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah meningkatkan kehadiran pelancong ke Jeju Island. Yang pertama, mewujudkan kawasan pelancongan yang bersumberkan keindahan alam semula jadi. Sebagai contoh, memelihara dan memelihara kawasan semula jadi seperti Yew Beach, kawasan pantai semula jadi di Jeju Island. Yang kedua, kemudahan awam dan prasarana harus juga dimajukan dan dipertingkatkan. Hal ini kerana pelancong yang berkunjung ke negara Korea ingin merasakan keselesaan dan mencari ketenangan. Oleh itu, kerajaan Korea dan pihak-pihak tentu wajar memperkenalkan kemudahan angkutan awam dan penginapan yang selesa seperti hotel yang bertaraf 5 bintang dan memajukan bidang komunikasi. Yang ketiga, kebersihan dan ketenangan juga menjadi salah satu punca pelancong ingin datang ke Jeju Island, Korea. Ramai pelancong yang datang ke Pulau Jeju Island adalah untuk menikmati keindahan pulau dan pantai. Sebagai masyarakat yang cita-cita yang mahu menjadi ingin negara maju dan menjadi perhatian di negara luar, aspek kebesaran harus diberikan fokus utama. Masyarakat harus dididik agar tidak membuang sampah sesuka hati. Lihatlah seperti negara Jepun yang terkenal dengan masyarakat yang pembersih dan rajin bekerja. Yang keempat, layanan istimewa dan mesra harus menjadi budaya masyarakat Korea sebagai langkah-langkah penggunaan masyarakat Korea
kepada masyarakat Korea yang lebih mudah mesra di mata dunia. Yang kelima, memelihara bangunan dan momen bersejarah juga menjadi negara Korea atau Jeju Island yang terkenal di seluruh dunia. Masyarakat luar pasti mahu melihat ketinggalan sejarah seperti makam Taj Mahal dan Seongmon Hill di Pulau Jeju Island. Selalu yang keenam, produk seni budaya. Produk seni budaya dapat menjelaskan suatu produk yang mampu memikat hati masyarakat di luar negara seluruh dunia. Sebagai contoh, mengadakan festival mengenai kesenian atau budaya. Produk seni budaya yang berpunca daripada matlamat kerajaan yang mengamalkan kepribadian strategik dalam memenuhi cita rasa pelancong yang mengembangkan sesuatu yang unik. Yang ketujuh, mengadakan pameran kejohanan sukan ke taraf dunia. Pameran dapat dijelaskan sebagai satu kegiatan yang memamerkan hasil kerja yang telah siap dibina sebagai rujukan dan panduan kepada pengunjung dari luar negara dalam proses pembinaannya bagi untuk menarik perhatian orang ramai untuk mengunjung di Pulau Jeju Island. Dan akhir sekali, mengadakan kempen-kempen dan promosi pelancong dapat dijelaskan sebagai salah satu punca tarikan pada para pelancong asing untuk datang melancong ke Jeju Island. Apabila Kementerian Pelancongan Korea telah mengadakan kempen ini di dalam atau di luar negara, pusat-pusat penerangan, rombongan kebudayaan dan seni ke luar negara harus ditambah. Program sokong cuti-cuti di Korea, siaran televisyen maupun majalah diteruskan dan dipertingkatkan di dalam media-media sosial agar masyarakat dunia mengetahui keindahan Pulau Jeju yang terletak di Korea Selatan. Okey, itu saja langkah-langkah meningkatkan kehadiran pelancong ke Jeju Island Korea tersebut. Sekian, terima kasih.